Okey, terima kasih kepada yang sudi menjawab soalan. Dan sekarang sesi ketiga Lagi. dan saya kira tak adil kalau kita bagi peluang untuk kita saja bersoal jawab bagi pandangan orang. So, Ustaz saya bagi peluang kepada audiens semua tetamu untuk bertanya soalan, untuk memberi pendapat, untuk mengkritik kami lakukan. Sekarang saya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam negara Islam yang Ustaz cadangkan, yang Ustaz propose pada hari ini, Ustaz mencadangkan banyak cakap tentang kebebasan, hurriyah dan sebagainya. Jadi soalan singkat saya adalah, negara Islam yang Ustaz sebutkan ini menjamin hak-hak ritual dan beragama non-Muslim, betul? Jadi bagaimanakah hak-hak Muslim yang tidak semazhab dengan mazhab pemerintah dan majoriti rakyat seperti Syiah, mazhab Qadiani dan mungkin juga ajaran sesat lain seperti Ayah bin sebagainya. Selama mana kita mengetahui mereka dia mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi adakah ritual kufar dipelihara, manakala ritual Muslim yang sesat Tidak boleh dipelihara. dikoyak rabakkan? Mungkin Ustaz. Okey, dalam perlembagaan kita disebut bahawasanya agama lain tidak boleh disebarkan, kan? Agama Islam boleh disebarkan, tapi agama lain tidak boleh disebarkan. Kalau anda jadi Perdana Menteri, antara benda pertama anda buatlah kandungan tu. Kalau anda jadi Perdana Menteri, akta tu, artikel tu anda akan buang. Tapi anda akan ganti yang lain. Anda akan ganti dilarang melarang berdialog. Dilarang melarang berdialog. Maknanya kalau orang berdialog kita pergi larang, kita kena larang orang yang melarang tu. Kan? Anda rasa kita meyakini bahawa Islam tu agama benar, dan kita merasakan kita sebagai ahli sunnah, kita adalah orang yang benar, dan kita meyakini benar itu pasti akan menang. Wa qul ja'al haqqa wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita orang sunni kita kena pegang ayat Quran ni. Siapa tak pegang, sunni macam mana pun sesat juga. Kan? Tak. Anda rasa Syiah tak benar? Ayah Pin tak benar. Kalau kita debatekan, percayalah Syiah akan kalah. Anda percaya benda tu. Sebab tu pada anda kita tak perlu takut dengan Syiah, kita tak perlu takut dengan Qadiani, kita tak perlu takut dengan siapa-siapa pun. Selama mana kita meyakini agama kita adalah agama yang benar. Sebab itu pada anda tak akan buang akta itu. Anda akan buang akta melarang menyebarkan agama, tapi digantikan dilarang melarang berdialog. Yang ni orang Kristian bebas mengatakan Isa itu anak Allah. Tapi kita pun membenarkan para Syiah mencercah para sahabat. Ya, betul. Dibenarkan. Kita bukan membenarkan bermaksud dia orang nak provoke kita, tak. Kita pergi berdebat dengan dia orang. Kenapa korang bagi kata sahabat tu kafir, contoh. Jom kita berdebat. Kita buktikan bahawasanya sahabat tidak kafir. Bila dia orang dengar hujah, oh benar, maka dia orang boleh terima kita. Kita nak end tu. Jadi selepas debat, lepas debat lah, masalah. lepas debat benda tu berterusan, dibiarkan juga. Anda rasa kena biar. Sebab itu hak mereka. Nak buat macam mana? Dan kita pun, kalau contoh kita Sunni duduk kat negara Syiah, Syiah menghalang benda tu, kita pun tak suka benda tu, kan? Jadi serupalah antara kita dalam orang Syiah duduk dalam negara Sunni dan orang Sunni duduk dalam negara Syiah. Jadi inilah dia prinsip huququl ibad muqaddamatun ala huquqillah. Beginilah. Seterusnya, soalan Ustaz mungkin tidak menyentuh mengenai al-qada' ataupun judiciary dalam kertas kerja ini. Isu ditimbulkan oleh mungkin tuan-tuan mahathir bila dua orang pencuri, seorang Muslim dan seorang bukan Muslim. Bila negara Islam ditegakkan, saya assume hudud akan dijalankan. Mungkin tidak secara mendadak, mungkin eventually akan ditegakkan. Jadi bagaimanakah Islam dan Islam memberi solusi dua yang berbeza, dua hukuman berbeza, punishment yang berbeza untuk satu kesalahan yang sama? Anda pernah tulis, anda pernah kritik hudud Kelantan. Anda ada tulis dalam blog anda dalam 6 siri kritik wacana terhadap rang undang-undang hudud Kelantan. Dan antara benda anda tak setuju adalah apabila hudud hukum potong tangan dibezakan antara Muslim dan bukan Islam. Anda tak, pada anda dia sama. Bahkan mazhab 4, mazhab 4 sendiri mengatakan orang bukan Islam pun dipotong tangan. Sebab tu pada anda hudud di Kelantan itu perlu dikaji balik.
Rang undang-undang hudud Kelantan itu perlu dikaji balik. Dan Ana tak setuju dijadikan satu rang undang-undang yang lain untuk diadakan satu mahkamah yang lain pula dalam pembicaraan hudud. Bahkan kekalkan apa yang ada dalam mahkamah syariah, undang-undang yang dah ada. Cuma kita cadangkan syarat-syarat untuk melayakkan dikenakan hukuman hudud. Sebab pada Ana hudud ini adalah isu pembuktian. Sebab pembuktian dia cukup rumit. Nak boleh potong tangan tu syarat dia tu banyak kan. Kita nak sebab belakang orang berzina tu dia punya syarat tu cukup rumit syarat dia. Jadi cadangkan syarat dalam mahkamah syariah sebagai hudud, dan sekira tak sampai pada syarat maka kekalkan hukuman yang dah ada sebagai takzir. Okey, ada satu part yang dia melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam. Antaranya adalah potong tangan, mencuri potong tangan. Ana cadangkan kalau sekiranya PAS nak buat, biar dia serahkan kepada rakyat dari sudut referendum untuk melaksanakan hukuman potong tangan kepada semua rakyat Malaysia. Bagi orang mencuri, bukan semua rakyat Malaysia ni, kepada rakyat Malaysia yang mencuri. Orang yang tak bersalah potong tangan tak ada kerja bangang apa tu kan. Tapi nak bagi tahunya, Ana cadangkan macam tu tau. Sebab tu Ana tak setuju ada satu orang menanam hudud Kelantan, dah ada mahkamah dan orang Islam bicarakan di sini, dan kemudian orang bukan Islam tidak dikenakan hukuman yang sama walhal kesalahan adalah sama. Tak begitu. Kita lihat bila Rasulullah menghukum pasangan Yahudi yang berzina, Rasulullah menghukum mengikut Taurat. Tidak mengikut Islam. Jadi bagaimana saya nak konsistenkan dengan kata-kata Ustaz tadi? Okey, macam ni. Anda melihat macam ni hudud itu dikenakan kepada orang bukan Islam sekiranya benda itu tidak ada di dalam, dia tidak dikira sebagai kesalahan. Sekiranya dikira sebagai kesalahan dalam agama dia orang, dan agama dia orang tidak ada undang-undang terhadap kesalahan tersebut, baru dikenakan hudud. Okey, kita meletak asas contoh mahkamah syariah itu lagi tinggi daripada mahkamah sivil. Sekarang ni kita nampak mahkamah sivil itu lagi tinggi daripada mahkamah syariah, di atas dan bawah kan. Jadi orang Islam mesti dibicarakan di dalam mahkamah sivil, orang bukan Islam pun dibicarakan dalam mahkamah sivil. Tapi dalam beberapa part orang bukan Islam dibicarakan dalam mahkamah syariah sekarang Tapi kalau kita ikut yang Ana punya ni ideal tau. Nak jadi bila wallahu alam lah. Ni ideal, ni pandangan Ana. Bahkan orang terima atau tidak wallahu alam. Ana nak jadikan macam mana mahkamah syariah itu orang Islam pun dibicarakan dalam tu, orang bukan Islam pun dibicarakan di dalam itu. Tetapi dalam part-part kesalahan yang merujuk dalam agama dia orang diserahkan dalam satu mahkamah lain, mahkamah sivil lah, gitu Jadi kalau sekiranya benda itu adalah salah dalam agama dia orang, macam Nabi Muhammad SAW orang Yahudi. Yahudi ini memang salah dalam agama dia orang ni berzina. Maka tidak heran benda itu diberitahu kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad suruh merujuk dalam kitab dia orang, sebab dalam agama dia orang ada undang-undang. Maka rujuklah pada agama dia orang. Kalau tak ada, kembali pada mahkamah syariah yang dibicarakan orang Islam dan orang bukan Islam tadi, mahkamah tinggi tadi. Allahu a'lam. Soalan saya terakhir memberi ruang kepada sahabat-sahabat lain juga bertanya. Saya tarik pada konsep warga negara tadi, muwatanah. Saya kata ada pendapat mengatakan semua yang beragama Islam dikira warga negara, kul muslim muwatin. Jadi dengan itu adakah tindakan kerajaan memberikan IC kepada setengah penduduk negara jiran yang beragama Islam selari dan syar'i? Ada rasa di sini kita kena debate satu tajuk yang baru, namanya kedaulatan negara. Satu tajuk yang baru pula kan. Sebab kalau kita letak atas nama Islam, nisbah pada monarki, yes, pada Naya. Kalau kita nisbah pada Sultan Sulu, ni negara Sulu tau. Orang yang bukan Sulu masuk kena daftar. Bangsa lain pada Sulu kena daftar kan. Dia dikira macam zimmi atas nama bangsa. Itu anda sebut monarki bangsa. Dan anda sebut tadi ada monarki agama. Monarki agama. Kita orang Islam masuk dalam negara Kristian, maka kita dikira sebagai zimmah nisbah Kristian. Orang Kristian masuk dalam negara orang Islam, maka dia dikira sebagai zimmah nisbah kepada negara orang Islam. Okey, itu nisbah monarki. Sekarang ni anda cadangkan demokrasi. Demokrasi yang ada pula perbincangan disebut sebagai kedaulatan negara. Kau orang Islam ke, kau agama apa ke, kau masuk, kau kena ikut syarat-syarat undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk melayakkan kau jadi al-muwatinun, warga negara sesebuah negara. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey. Boleh cepat untuk tanya. Hari tanya kita letak dia ke depan sebab hari kita tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 soalan. Soalan pertama tentang saya baca ayat qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Tapi apa yang nampak dibahaskan hanya la takuna fitnah.
Sedangkan ada lepas tu disebut kunut dinillah. Apa yang nak baca sebelum ni tak salah Ibn Abbas mengatakan ayat tu maksudnya orang tunduk pada Islam. Adakah dengan negara Islam ataupun Islam mentadbir ni, dengan kata lain menghilangkan fitnah saja, menegakkan keadilan saja, ataupun ada benda lain yang perlu Islam bawa supaya orang tunduk pada Islam? Maksudnya apa matlamat akhir pentadbiran Islam? Adakah sekadar keadilan dan dia habis, ataupun ada lagi benda lain yang menyebabkan orang tunduk pada Islam dan sebagainya? Pertama. Yang kedua, anak nak minta penjelasan tentang tadi apa Ustaz Anak dalam hadis kata haqqullah muqaddamatun ala Hukukul ibad muqaddamatun haqqullah. Apa penjelasan apa boundaries ataupun dia punya hak? Adakah semua benda bila kita nak buat hukum ni maka orang tak nak, tak apa kita utamakan apa yang manusia nak, ataupun ada ketika yang dikira bukan. Okey, anda nak tahu apa dia punya hak. Yang ketiga, berkaitan dengan apa Ustaz tadi tentang wilayah tafaqih. Kenapa Ustaz betul-betul tak setuju dengan konsep ini? Apa asal nak majlis syura dan sebagainya, kenapa tak setuju? Adakah tak boleh orang agama ni mengawal ataupun mengawal lagi satu benda? Nak minta penjelasan Allah. Yang best tu yang akhir sekali. Yang paling best. Okey, ayat waqatilum hatta la takuna fitnah wa yakun lillahi wa yakun qulul macam mana ayat Quran. Last sekali tu untuk Allah lah. Okey, type macam ni. Anda percaya Islam itu menang dengan keadilan Anda percaya Anda letak satu kepercayaan bahkan keyakinan apabila Allah Subhanahu taala menyatakan wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah Taala tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan secara zalim sekiranya rakyat dia saling melakukan islah pembaik pulih di antara satu dengan yang lain. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menukilkan apa yang diungkap oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir yang dikatakan zulmin qura di sini wa maka rabbuka liyuhlikal qura bizulmin. Dia kata itulah merujuk pada negara bukan Islam. Merujuk pada negara bukan Islam. Jadi macam mana kita nak bagi Islam itu menang? Maksud Islam menang anda dah sebut tadi bukan kerana kita memerintah. Islam menang itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan, kamu akan lihat orang akan masuk Islam beramai-ramai. Ana letak asas tu Islam menang dengan pertolongan. Macam mana dapat pertolongan? Imam Ibn Taymiyah kata innallaha yansuru daulatan adilah. Allah Taala tolong negara adil. Jadilah buat keadilan. Bagilah hak kebebasan bersuara. Bila ada hak kebebasan bersuara, cuba bayangkan kalau kita bercakap pasal hudud dalam TV contoh. Orang bukan Islam tengok, bila tengok wah bagus pula hudud, last sekali diorang pun boleh terima hudud sebagai contoh. Sebab tu letak asas adil. Adil itu sebagai benda penting yang perlu dilakukan oleh sebuah negara untuk menuju kepada semua ni jadi untuk agama. Semua ni boleh akur dengan perintah Allah. Orang tak akan akur dengan perintah Allah kalau sekiranya mereka tak tahu apa itu perintah Allah. Orang tak akan tahu tentang perintah Allah kalau media tidak dibuka. Kalau tidak ada keadilan. Bagi keadilan, ada keterbukaan, orang pakat dengar, orang akan tahu, orang akan akur dengan perintah Allah. Gitu. Satu. Yang kedua, hukukul ibad, adakah semua kita kena bagi? Tak, anda rasa hukukul ibad di sini anda dah sebut tadi kebebasan itu tidak boleh dibebas sebebas-bebasnya. Maka tidak ada bebas kecuali semuanya bebas-bebas belaka, tak ada. Tak ada dia mesti diikat dengan tanggungjawab. Semua manusia ada tanggungjawab. Orang bukan Islam ada tanggungjawab sebagai warga negara, kita orang Islam pun ada tanggungjawab sebagai orang berwarga negara, dan kita ada tanggungjawab yang lain yang kita nak bawa, macam mana kita nak bina pemerintahan Islam. Mekanisme kita nak bawa pemerintahan Islam tu anda cadangkan demokrasi. Jadi maknanya contoh PAS, dia nak buat hudud sebagai contoh kan. Dia tak boleh paksa hudud tak. Tapi dia kena bentang pada rakyat ini kami punya cadangan iaitu pelaksanaan hudud. Lepas tu bagi hak referendum selama 2 bulan sebagai contoh, kempen dalam masa 2 bulan, orang pakat dengar, lepas tu buat pengundian. Majoriti rakyat nak kepada hudud, maka hudud perlu dilaksanakan menghormati pandangan demokrasi. Faham? Tiba-tiba tak menang, tak apa, kita usah lagi dakwah, kempen lagi cadang waktu yang lain. Sampailah kita boleh melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. 2. Yang ketiga, kenapa tak nak sangat wilayah faqih ni? Oh, ini best ni. Ana satu manusia yang tak percaya dengan monopoli. Ana tolak monopoli. Sebab ana baca hadis Nabi, bila sahabat jumpa Nabi, sa'ir lana, tolong tetapkan harga. Nabi kata tak nak. Nabi pun tak bagi monopoli dalam harga tau. Nabi tak bagi monopoli dalam harga barang. Berekonomian pun tidak boleh monopoli.
Ini kan pula yang melibatkan dengan pemikiran. Lagi tidak boleh dimonopoli. Bukti tidak ada monopoli dalam pemikiran. Macam mana Nabi Ibrahim AS boleh pergi tanya Allah Ta'ala tentang bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati. Jadi atas asas itulah ana tak setuju dengan wilayah fakih. Ulama Islam ni bila dia kata kau kena terima pandangan kami, rasa macam teokratik pun ada juga. Kan? Ataupun dalam istilah yang agak baik sikit, teodemokratik. Teodemokratik yang dicadangkan oleh Al-Maududi itu kan. Ana rasa ulama-ulama Islam ni dia mencadangkan satu idea lah, satu gagasan. Dia orang ni biar jadi sebagai juru kempen kepada rakyat tentang idea yang dia bawa, dan kalau rakyat terima, dia alhamdulillah. Dia dah berjaya dalam kempen dia, dalam dakwah dia. Tiba-tiba tak terima, dia belum berjaya lagi dalam pelaksanaan kempen dia, dan dia berusaha lagi, dan ketika itu dalam dakwah dia, dalam kempen dia mesti ada inovatif dan juga persaingan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ada 3 soalan Ustaz. Okey, bercakap tentang kebebasan media. Tadi Ustaz sebut berita harian, berita pusat. Bercakap tentang kebebasan media ni bagi saya adalah satu benda yang patut dipertikaikan. Mana kata Ustaz kata tadi, pihak pembangkang tidak diberikan ruang dan peluang dari segi kebebasan media. Okey, kebebasan media yang pertama iaitu kebebasan sosial media tidak disekat. Jika kita tengok populasi sosial media, kebebasan sosial media ini makin meningkat hari demi hari. Yang kedua, ini kan Ustaz kita mentikaikan bahawa kebebasan media tidak diberikan kepada pihak pembangkang. Kalau tidak diberikan, macam mana ada suara keadilan dan harakah yang boleh dijual di public area? Jadi mana kata ini bukanlah lagi kebebasan, kebebasan media itu disekat. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan pandangan Ustaz, iaitu kebebasan bersuara dari segi konteks negara Islam, apakah contoh situasi yang boleh saya berikan, iaitu contoh apabila dalam satu kawasan apabila nak dekat undi itu manifesto kan, ataupun dia punya ceramah dia, pihak lawan, dua-dua opponent side ni adalah orang Islam, apakah dibenarkan membuka aib pihak lawan mengikut waktu itu? Contohnya seorang pihak lawan ni contohnya korup, jadi dia membuka aib. Apakah dari segi konteks negara Islam dibenarkan untuk memilih pemimpin? Dan yang ketiga, Ustaz ada kata tadi yang tentang di Singapura, cara hidup orang Melayu di sana adalah lebih baik berbanding dengan di Malaysia. Bercakap dari segi lifestyle, tapi dari kebebasan beragama, dari segi negara Islam, apakah negara Singapura itu adalah lebih bagus berbanding dengan Malaysia? Jika kita tengok pandangan Ustaz mengatakan bahawa orang Melayu di sana, Ustaz mentikaikan lifestyle mereka, tapi Ustaz tak cakap tentang lifestyle negara Islam di negara tersebut. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Okey, 3 soalan. CEO tanya ni. Okey, soalan pasal kebebasan media. Apa aku pilih? Okey, ana rasa macam ni. Bila kita diberikan suara keadilan, dah diberikan harakah, maka itu sudah ada kebebasan media. Jadi sebenarnya kita dah ada dah. Apa kita pertikaikan lagi? Ana timbulkan macam ni tau. Kenapa media yang dikuasai oleh pihak kerajaan itu hanya diberikan kepada kerajaan yang memerintah sahaja? Sedangkan cuba kita bayangkan TV itu dipercayai oleh makcik-makcik Firda. Dalam keadaan SK suara keadilan dan juga harakah itu nak didaftarkan dengan berbagai-bagai kesusahan, dengan rumit dia, kadang-kadang ditetapkan hanya seminggu sekali, sebagai contoh seminggu 2 kali. Sedangkan yang lain tu nak buat apa buat, beres. Lepas tu nak masuk TV, dia rasa nak cakap. Kalau kempen pilihan raya tu dalam TV tu kerajaan dia boleh, yang pihak pembangkang tak boleh. Anda rasa lagi sihat kita tengok macam mana kempen pilihan raya berlaku di Indonesia. Semua pihak boleh bercakap dalam TV dan tidak ada terkurang dan terlebih antara pihak pembangkang dengan pihak kerajaan. Anda cadangkan sebegitu. Tahu tak? Ini kata hak kebebasan bersuara. Dan anda bimbang juga kalau sekiranya tidak diberikan hak kebebasan bersuara, bercakap di khalayak ramai, dia akan menjadikan satu gerakan sulit.
Selalunya, ini kita terpaksa terima dari sudut psikologi manusia lah kot. Kita ni, bila orang itu ditindas, selalunya orang itu akan dikatakan sebagai golongan yang benar, walaupun kadang-kadang dia tidak benar. Tapi disebabkan dia ditekan, maka dia terus dilihat sebagai benar. Kenapa hari ini perubahan rakyat berlaku sokong kepada Pakatan Rakyat begitu ramai? Bila pergi ceramah Pakatan Rakyat ramai, kalau pergi ceramah Barisan Nasional tak berapa ramai. Sebab apa orang pergi ramai-ramai? Sebab Pakatan Rakyat itu ditekan, tidak dibenarkan masuk dalam TV. Makanya orang akan pergi ramai-ramai. Cuba bayangkan kalau kita bagi dua-dua, mungkin tak ramai dah ceramah PR. Sebab TV boleh dengar. Macam nak? Contoh. Sebab tu anda cadangkan biar kita bersifat adil di dalam isu media ini, dalam bentuk tadi lah. Arakah pun kita bagi, seperti mana utusan Malaysia boleh berjalan, berita hairan boleh berjalan, hairan lagi berita harian. Sebab biasa sangat. Utusan Meloya selalu aku sebut. Ini baik sikit lah. Okey. Tapi dalam sesama media yang tradisional ni, yang lama ni pun tetap kita berikan juga kepada pihak pembangkang. Satu. Yang kedua tentang membuka aib. Anda rasa kalau anda cadangkan Hizbah tadi dah tak timbul dah masalah buka aib. Sebab anda tak setuju juga bila buka aib itu melibatkan peribadi. Kan? Buka aib sebab dia melibat. Tadi dia berjalan-jalan seluar dia tercabut. Kalau shooter macam tu kan, boring ni tajuk. Kan? Apa punya boring ni tajuk ni? Poyo punya tajuk dibincang. Tapi kalau melibatkan duit rakyat, yang melibatkan kita sebagai individu, anda rasa benda tu perlu didedahkan supaya rakyat perlu menilai. Dan rakyat itu sebagai hakim, dan hakim itu sendiri bila nak jatuhkan hukuman dia kena dengar dua belah pihak. Jadi kita sebagai rakyat sebagai hakim, ingat kerangka demokrasi bukan macam kerangka monarki. Monarki dia tidak ada pemilihan, dia naik, lepas tu dia mati, naik pula anak, mati, naik pula anak, mati, naik pula anak, kan. Itu monarki. Dalam sistem demokrasi pemerintah itu akan dihakimi oleh rakyat. Rakyat itu dikira sebagai hakim. Maka hakim itu perlu mendengar di dua belah pihak. Ahli rakyat pembangkang kena dengar, pihak kerajaan pun kena dengar. Tapi melibatkan dengan rakyat, fine, kita dedahkan. Tapi melibatkan peribadi, rasa itu tak sihat lah. Macam berlaku 2-3 hari ni kan, video. Okey, masalah lifestyle, ada kawan-kawan anda bagi tahu, anda tak pernah sampai lagi lah, tapi kawan-kawan ramai bagi tahu. Dia kata, siapa ceritakan hari tu? Tak ingat. Dia cerita dia pergi, dia buat PhD dekat UK, United Kingdom. Kita tak nak cerita Singapura, dia cerita negara orang kafir lain. Dia kata dia letak handphone atas meja, dia pergi, baru teringat handphone dia tertinggal. Bila 2 jam kemudian dia datang, handphone ada kat situ tanpa bergerak pun. Mungkin kalau bergerak sikit ada orang dah sentuh kan, mana tak bergerak di situ, kekal. Maknanya 2 jam tu selamat. Cuba bayangkan kalau kat Malaysia. Bayangkan kat Malaysia, anda rasa bukan 2 jam, rasa 2 minit pun rembat. Tak pun kita duduk 2 minit tu orang rembat. Kita duduk 2 minit letak dah kena rembat. Anda rasa lah, anda rasa kan. Jadi pada anda ramai macam cerita Syed Qutb dia pernah sebut, aku melihat Islam tanpa penganut. Aku melihat Islam tanpa penganut. Berlaku dekat negara barat tapi tidak berlaku di negara umat Islam. Anda rasa yang tu yang perlu kita kembangkan. Itulah pada anda tu lifestyle Islam. Walaupun tidak ada penganut Islam. Kalau ada penganut Islam, lifestyle macam sial apa? Wallahu a'lam. Dia boleh soalan lagi. Okey. Okay, saudara ni ada siapa lagi nak bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 soalan. Pertama tentang Qaradawi sebut tentang bila dia definisikan tentang negara, dia sebut Daulah Madaniyah Kerajaan Islam. Daulah Madaniyah rujukan Islam. Ustaz setuju dengan definisi Qaradawi? Setuju. Jadi kalau sekarang dalam konteks demokrasi, sebagai contoh, kalau contoh saya bagi contoh dalam Dewan Rakyat, sampai suatu keadaan kebanyakan, kalau kita guna konteks demokrasi, persaingan pertandingan idea. Contoh dalam Dewan Rakyat, majoriti setuju untuk, contohlah, sebabkan demokrasi dibenarkan untuk homoseksual sebagai contoh. Dalam keadaan itu rujukan kita kepada Islam, tapi dalam keadaan itu demokrasi yang salah, yang kita yakin salah, menang pada waktu itu. So macam mana keadaan waktu itu? Adakah pada waktu itu kita bukan rujukan kepada Islam, kita rujuk kepada suara majoriti? Pertama. Kedua, soal affirmative action lah.
tentang pertolongan kepada kaum, pertolongan berdasarkan bangsa kan. Saya lihat Malaysia ni menarik sebab kebanyakan negara affirmative action kepada golongan minoriti, tapi kat Malaysia golongan majoriti dapat affirmative action. Tapi tak apalah. Tapi saya nak tanya, dalam Islam ada tak negara boleh membantu rakyat dalam konteks bukan individu tapi dalam konteks bangsa, dalam konteks etnik kaum yang kesusahan, boleh atau tidak dari sudut hukumnya lah? Macam mana? Saya kira kalau kata dalam keadaan sekarang nampak Melayu tak perlu ditolong, okey tak apa, tapi dalam keadaan boleh atau tidak sebenarnya negara membantu rakyat yang susah, yang tak boleh mandiri sendiri. Okey, Allah Alam. Okey. Daulah Madaniyah Al-Islamiyah kan. Idea itu dikemukakan kerana nak melawan dengan satu idea iaitu teokratik. Idea yang dikatakan daulah Madaniyah tu dicadangkan sebab nak menolak apa yang dikatakan sebagai daulah teokratiah, teokratik. Daulah teokratik ni iaitu ataupun dalam istilah ni sebagai negara ayatullah. Mazhab nak sebut tu kan, negara ayatullah ataupun negara mullah. Mullah Umar kan dekat Afghanistan. Negara mullah tu macam kita nak buat juga pun ada juga sebenarnya. Okey. Jadi kita nak bawa daulah Madaniyah itu sendiri, maka kita pun cadangkan satu mekanisme untuk menjayakan daulah Madaniyah itu, namanya demokrasi. Anda percaya manusia ni ada fitrah. Anda percaya manusia itu ada fitrah dan Quran itu selaras dengan fitrah. Kalau kita debate tentang LGBT sebagai contoh, sebenarnya majoriti rakyat tak suka. Majoriti rakyat tak suka, hatta orang bukan Islam sekalipun. Kita jangan kata orang Islam je tak setuju LGBT. Sebenarnya ramai orang bukan Islam yang tak setuju. Anda sendiri terlibat dengan banyak wacana melibatkan LGBT, anda tengok memang ramai yang tak setuju, orang bukan Islam. Jadi anda percaya Islam itu agama fitrah, dan fitrah itu selaras dengan sifat kemanusiaan itu sendiri. Cuma diorang tidak diberikan hidayah, maka diorang duduk dalam agama yang lain daripada agama Islam. Kalau kita guna demokrasi pun, mesti majoriti rakyat akan sokong kepada fitrah itu. Dia tak akan berlaku bolehnya homoseks tu kan. Dia nak buat diam-diam, tu dia punya pasal. Kalau kita tahu, kau kenalah hukuman kan. Bersab. Dan kalau kita nak cadangkan hukuman dikenakan kepada peliwat-peliwat, masalah. Cadangkanlah hukuman kepada peliwat. Demokrasikan. Kita buat ramai-ramai, majoriti rakyat sokong hukuman itu. Maka kalau didapati ada yang meliwat, maka dikenakan hukuman kan. Sebagai contohlah, gitu. Satu. Yang kedua pasal pertolongan berasaskan kepada bangsa. Anda rasa susah nak cari negara mana yang dia ada berbilang kaum macam Malaysia. Negara orang Islam, Turki, semua orang Turki. Arab semua kan. Bangsa tu tak kot. Tapi kalau kita nak bincang tentang perbezaan agama, golongan agama yang minoriti, mungkin berlaku Umar Al-Khattab, dia pernah memberi bantuan kepada orang Yahudi. Ada kan satu benda ni pernah ditulis oleh Qaradawi. Masa Qaradawi pergi debate, memberi zakat kepada orang bukan Islam. Dia buat mari fatwa Imam Hanafi. Imam Hanafi membenarkan kita memberi zakat kepada orang bukan Islam. Umar satu hari dia berjalan, dia jumpa seorang makcik Yahudi tua yang miskin. Umar bagi duit zakat kepada dia. Maknanya ada juga bantuan diberikan kepada golongan minoriti dalam sesebuah negara. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan ya? Okey, soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak satu soalan Ustaz. So pada wacana bincangan tadi kita dapat macam banyak idea-idea baru tentang Islam yang sepatutnya kerajaan Islam ni bawa. So nak tanya Ustaz, pandangan Ustaz, apabila kerajaan nak tukar kepada kerajaan yang lebih Islami dan tak ada korupsi, macam mana dengan idea-idea ni kalau dia orang tak ambil sebagai satu ejen perubahan kepada kerajaan? Adakah mereka ni digolongkan dalam golongan yang tak Islam. Agama. So kalau dia orang tak ambil, adakah ini berkaitan dengan Islam? Okey. Apa dia? Okey, tak. Itu kalau ustaz. Oh, seperti ni. Okey, tak. Ada macam ni. Dia dalam politik tak ada absolute. Dia tidak absolute. Ana ni cadang tau. Ini cadangan ana tau. Cadangan ni nak terima tak nak terima sudah. Itu maksud ana kan.
Sebab tu Ana cadangkan politik accountability yang perlu dibawa oleh negara orang Islam. Sebab kita nak mengatasi negara orang Barat. Bila kita bicara tentang soal rasuah, bila banding antara orang Islam dengan orang Barat, kita malu. Bahkan kadang-kadang negara orang Islam adalah negara yang tak masuk ranking pun, yang kurang rasuah. Kan? Kurang rasuah, bukan tak rasuah. Kurang rasuah pun tak masuk ranking. Tak rasuah lagi lah teruk. Kan nak cerita negara kita. Jadi tiba-tiba kita tukar, dan idea-idea macam ni lah contoh yang Ana cadangkan ni tidak diterima. Ana tak kisah idea ni diterima sebab ni sekadar cadangan. Tapi kalau kita rasa benda ni adalah baik, kita teruskan lagi wacana, kita buat desakan, dan tak mustahil kalau tekanan dilakukan sampai berlaku macam demonstrasi bersih untuk cadangkan idea ni, kerajaan pun tergugat, dia akan tukar, kan? Yang pastinya kita akan dedahkan idea ni. Tujuan ni biar orang atasan bila merintah dia akan fikir, mungkin dia rasa ni satu benda yang baik dan dia akan cuba laksanakan. Yang penting lontar dulu. Allahu'alam. Allahu'alam. Saya kira kita sudah masa. Tak ada dah tanya soalan? Okey, selesai. Selesai program kita. Pertama kali saya wakil kepada Hostas ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Kak Banji kerana sudi hadir kepada program kita, kepada tetamu jemputan, kepada hadirin dan semua, kepada TV Sunnah kerana sudi membuat rakaman untuk program kita pada hari ini. Dan apa yang kita harapkan pada program hari ini bukanlah pergaduhan, cekaran semua. Saya tak datang dan mewakili mana-mana parti politik. Saya datang untuk bincangkan ini secara ilmiah, untuk mengharmonikan dan untuk memberi penjelasan pencerahan tentang konsep sebenar apa itu negara Islam. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ustaz Banji, Intervigator dan semualah yang sudah hadir untuk program kita kali ini. InsyaAllah Pak Ustaz akan terus anjurkan program-program ilmiah, program-program bentuk ilmiah seperti ini. Interogasi ni satu kaedah bincangan yang baru saya kira dekat Malaysia ni. Okay, di mana kita ada two-way conversation, mana bukan Ustaz saja yang sampaikan, kita beri peluang kepada orang untuk mengkritik dan memberi idea dan bersoal secara langsung terus kepada kelas. Dan ini yang kita nak amalkan, nak jadikan sebagai satu adat, satu perkara yang perlu dalam kita nak menjaga satu isu. Okey, saya kira itu saja daripada kami Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita telah selesai sesi CSI kita. InsyaAllah ada tayangan video untuk siapa yang belum sempat tengok aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh Ustaz ini.